Assalamualaikum. Hai semua. Mari tonton suami saya buat dumpling orang Rusia. 2 cawan tepung gandum bersama 2 biji telur ayam, 1 sudu kecil garam dan air secukupnya. Smile darling, smile. Selepas itu gaul-gaul. Dalam masa yang sama tambah air sedikit demi sedikit sehingga ia menjadi dough. Uli sahaja dough ini sehingga ia sekata ataupun apabila kulitnya sudah licin. Apabila doughnya sudah licin begini, masukkan ke dalam mangkuk dan tutup dengan kain basah. Setelah itu, biarkan ia rehat sekurang-kurangnya 30 menit. Pumpkin untuk buat inti. Dumpling orang Rusia yang intinya labu kuning ini memang kegemaran saya sepanjang masa. Kerana saya memang suka makan labu kuning. Selepas sudah selesai buang kulitnya, kita akan parut labu ini. Selepas sudah selesai parut kesemuanya, kita akan panaskan minyak. Selepas minyak sudah panas, terus masukkan pumpkin yang telah diparut. Gaul-gaul sebentar, selepas itu terus potong bawang kuning ini untuk dimasukkan sekali. Terus campak masuk ke dalam kuali pumpkin. Gaul-gaul. Masukkan garam secukupnya. Masukkan juga dalam 1 sudu besar jintan putih dan 2 sudu kecil serbuk lada hitam. Gaul-gaul sebentar, selepas itu terus tutup api kerana kita tidak mahu ia terlalu masak, nanti terlalu berair. Boleh cedok ke mangkuk ataupun lebih bagus cedok ke bakul yang ada lubang-lubang, biarkan airnya menitis. Gaul dengan daun bawang, selepas itu tolak tepi dulu. Sekarang kita mahu kisar daging lembu pula. Kami guna pengisar ini sahaja. Cepat dan mudah, tidak perlu cuci banyak barang, kehalusan daging pun cantik. Tetapi jika guna pengisar ini, kena potong daging kecil-kecil begini dulu. Sekelip mata sahaja sudah siap. Senangnya zaman sekarang tidak perlu susah payah cincang-cincang dengan parang. Untuk bahagian daging ini kami akan tumis bersama bawang Holland dan juga bawang putih. Sesetengah orang akan terus buat guna daging mentah, tetapi cara kami akan tumis terlebih dahulu dagingnya. Panaskan minyak dan tumis bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Selepas sudah naik bau, boleh terus masukkan daging yang telah dikisar. Gaul-gaul sekatakan bahan-bahan ini bersama dan biarkan sehingga ia masak. Serbuk lada hitam. Masukkan daun bawang. Gaul-gaul sebentar, apabila dagingnya sudah masak, terus padam api. Selepas itu, letak daging ini dalam bakul berlubang seperti ini supaya jus daging ini menitis agar apabila kita buat dumpling, ia tidak terlalu basah. Inti sudah siap. Sekarang mari kita buat kulit dumplingnya. Setiap kali kami mahu buat mante ataupun dumpling Rusia ini, suami saya memang akan buat kulitnya dan saya akan masak inti-intinya. Kelihatan seperti leceh dan susah, tetapi sebenarnya apabila kita sudah biasa buat, ia senang dan ringkas sahaja. Cumanya, kita perlukan tenaga sang suami untuk tolong ulikan dough kulit dumplingnya. Biarlah dia guna semua tenaga dia untuk buat kulit dumpling supaya dia tidak minta dumpling yang bukan-bukan. Untuk mante kita memang potong 4 segi begini. Ketebalannya tidak terlalu nipis dan tidak terlalu tebal. Tetapi jika dibandingkan dengan dumpling Chinese, kulit dumpling ini lebih tebal. Jom mula buat. Kami suka letak banyak-banyak inti. Inilah keistimewaan jika kita buat sendiri. Cara untuk balut mante ini juga sangat senang. Kita ambil sahaja ke semua hujung-hujungnya ini dan tekapkan bersama. Selepas itu kepit-kepit ke semua jalur-jalur yang terbuka ini. Kemudian ambil kedua-dua hujungnya begini dan tekapkan bersama. Siap, ringkas sahaja kan, semua orang boleh buat. Inilah namanya mante, dumpling labu kuning orang Rusia. Jika kalian tidak suka pumpkin, boleh sahaja letak inti daging sahaja, ataupun boleh juga dicampurkan begini. Dapurmu undang-undangmu, kamu makan sendiri, buatlah ikut cita rasa kamu. Jika kamu betul-betul tidak suka labu kuning, boleh sahaja digantikan dengan sayur lain seperti lobak
bawang merah ataupun kentang, mana-mana saja. Oleh kerana intinya sudah masak, kita tidak perlu kukus terlalu lama. Tetapi tidak begitu cepat juga kerana kulitnya agak tebal kami buat. Kami kukus selama 30 hingga 40 minit. Selain kukus, manteh ini juga boleh direbus. Selepas sudah masak, boleh sapu dengan butter di atas. Boleh makan dengan pencicah apa-apa sahaja ataupun boleh juga diletak dalam sup. Sekian, selamat mencuba. Semoga kita semua berjumpa lagi, insya Allah.